Jadi kita sambunglah terus dengan 1.2 pergerakan otot rangka dalam sistem musculoskeletal. Skeletal ni otot rangka ni, muscular ni sistem rangka lah. Sistem rangka dalam dengan otot rangka. So, apa yang kita akan perlu tahu ialah kenapa kita perlukan pergerakan dan kenapa kita perlu ada sokongan. Okay. Yang pertama untuk mencari pasangan hidup. Kedua, mencari makanan dan air. Ketiga, mencari tempat perlindungan, dan yang seterusnya adalah untuk menyelamatkan diri daripada musuh. Okey, ini yang basic lah, basic yang semua orang ke semua haiwan ke akan lakukan. Seterusnya, okey, kita tengok apakah maksud rangka paksi dan rangka appendage. Okay, appendage pada sistem rangka manusia. So, untuk pengetahuan semua, kita ni manusia ni mempunyai 206 tulang. Bila kita dah besar, masa kita lahir tu lebih banyak daripada tulang ni. Tapi bila kita dah dewasa, tulang kita ada 206. Sebab apa dia berkurang? Sebab kebanyakan tulang dia dah bercantum. Jadi bilangan dia akan berkurang lah. 206. Jadi 206 tulang ni kita boleh bahagikan dia kepada dua sistem. Sistem rangka appendage dan sistem rangka paksi. Okey, awak tengok dekat gambar raja ni, tengkorak ni lepas tu turun ke bawah sampai sini, termasuklah dengan sangkar rusuk ni, semua ni kita namakan dia sebagai rangka paksi. Jadi rangka paksi ni terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, tulang belakang kita, turus vertebra ni tulang belakang dan juga sangkar rusuk. Sangkar rusuk kita lah yang melindungi paru-paru tu. Ketiga-tiga ini adalah di bawah rangka paksi. Jadi straight ingat straight tu paksi. Okey, rangka appendage pula iaitu mendatar. Satu di sini, satu lagi di sini. Iaitu lengkungan pectoral. Pectoral ni adalah lengkungan pada bahu kita. Dan satu lagi adalah lengkungan pelvic iaitu dekat tulang punggung kita. Okey. Kenapa kita perlu ada kesemua ini? Sebab ini adalah sebagai sokongan dan juga tempat pelekatan otot-otot lah. Okay. So, ini adalah overall rangka yang ada pada manusia. Kita akan tengok one by one. Kita tengok rangka paksi yang saya kata ada 3 tadi, iaitu terdiri daripada tengkorak, tulang belakang dan juga sangkar rusuk. Kalau kita kata tengkorak, dia akan terdiri daripada beberapa bahagian lah, iaitu cranium. Cranium ni adalah tempurung kepala kita, tempurung otak kita yang melindungi otak. Lepas tu kita ada soket mata. Ni bentuk macam ni lah. Soket mata ni tempat terletaknya berbola mata kita. Dan mandible. Mandible ni bahagian rahang bawah. Okey, kamu boleh gerak-gerakkan rahang yang bawah ni boleh gerak. Rahang atas memang tak boleh gerak sebab dia dah attach. Yang bawah ni kita boleh gerakkan dia. Itu namanya mandible. Okey, seterusnya kita ada tulang belakang. Tulang belakang ni sebenarnya dia terdiri daripada 1, 2, 3, 4 bahagian. Dan 4 bahagian ini ada nama dia yang tersendiri. Dan kesemua dekat sini dia ada 33 ruas. Ruas ni maknanya bahagian kecil-kecil yang bercantum-cantum. 33 bercantum menjadi satu tulang rusuk. Okay. Fungsinya untuk menyokong tengkorak. Tengkorak kita kalau nak support memang tulang rusuk kita, tulang belakang kita lah. Dan juga melindungi sistem saraf. Di tengah ni akan ada saraf tunjang. Okay, saraf tunjang penting tau untuk sistem saraf kita lah. Okay, jadi turus vertebra tadi kita boleh bagikan kepada yang pertama vertebra cervix S. Diikuti dengan vertebra thorax T, vertebra lumbar, vertebra sacrum dan coccyx ni selalunya bercantum. Okay, bercantum macam satu plate lah. Dan coccyx ni sebenarnya adalah ekor. Kalau dekat haiwan, dia akan memanjang menjadi ekor. Kalau dekat manusia, tak adalah kan. So, dia akan menjadi pendek. Dan dia akan duduk dekat ujung, pangkal dekat bahagian bawah sekali. Kalau kamu tekan, kamu akan rasa sakit lah. Okay. Dan seterusnya kita pergi dekat sangkar rusuk. Sangkar rusuk kita ni ada
Korang dah tahu kan ada berapa pasang kan? 12 pasang. So tengah-tengah ni tulang yang dekat tengah ni kita panggil sternum. Sternum. Okay. Lepas tu tulang bahu kita atau tulang kola kita. Bahu kita kalau kamu pegang ada satu rasa tulang kan. Nama dia adalah tulang clavicle. Clavicle atau selangkah dalam bahasa Melayu. Lepas tu kita ada tulang rusuk sebenar. Tulang rusuk sebenar satu di bawah clavicle tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 tulang rusuk yang sebenar. Kenapa sebenar? Dia akan attach kepada sternum ni. Tulang rusuk palsu yang 8, 9, 10 ni pula dia akan bercantum daripada yang atas ni. Okay. Dan dua lagi yang dia tidak ada cantuman di depan, bahagian depan dia hanging je, kat belakang ada tapi kat depan dia tak bercantum. Itu kita panggil tulang rusuk bebas. Okay. Dah. Itu tentang rangka paksi. Okay, ingat 3 benda ni. Seterusnya ini adalah turus vertebra. Turus vertebra yang cikgu cakap tadi ada 33 ruas. Yang ini ruasnya tengah-tengah dia macam ada getah. Getah ni kita panggil cakra rawan. Getah ni kalau dia dah haus, itu yang orang mula mengalami sakit tulang belakang. Sebab apa? Sebab bila dia dah haus, mengecil, makin nipis, tulang atas dengan tulang bawah dia akan berkesel. Bila berkesel, dia akan menyebabkan kesakitan lah. Selalunya bila dah tua atau orang tu mengalami kemalangan dan beberapa perkara yang berkaitan dengan makanan pun sama juga. Okay, kita tengok turus vertebra. Itu vertebra cervix dulu. Okay, vertebra cervix ni kalau kita tengok bentuk ni macam ni lah. Dia mesti, semua vertebra ni dia ada yang asas, iaitu dia mesti ada centrum. Centrum ni bahagian yang leper tulang ni. Dia mesti ada muka sendi. Muka sendi ni yang kecil ya, di mana berlakunya pelekatan otot. Dia mesti ada cuaran melintang, dia macam telinga atau tanduk, dan dia ada sumbu dekat depan ni. Macam badak sumbu kan? Dia kat depan, tanduk kat depan tu. Ini tanduk kat kiri kanan lah. Dia nama dia cuaran spina. Ini cuaran melintang. Lepas tu dekat sini ada lengkungan di antara cuaran spina dengan cuaran melintang ni, ada lengkungan, kita panggil lengkungan saraf. Dan tengah-tengah ni yang kosong ni adalah salur saraf, di mana dekat sinilah saraf tunjang akan duduk. Okey, dekat sini dah berlakunya laluan bagi saraf tunjang. So setiap vertebra ni dia akan berbeza-beza dari segi dia akan ada semua, cuma dia akan lebar ke, cuaran spina dia pendek ke, itu je yang membezakan dia. Kita tengok yang pertama vertebra cervix. Kalau tengok cervix ni, sentrum dia kecil. Cuaran melintang dia tak adalah ke atas, ke bawah. Muka sendi ada, salur saraf agak besar, cuaran spina dia macam ada dua. Nampak tak? Dua lengkuk saraf dia macam besar sikit. Dan ini selalunya adalah dekat bahagian tengkuk kita. Okey, tengkuk kita ke semua vertebra tulang belakang dekat tengkuk kita, inilah rupa dia. Okey. Dan cuaran cervix ni, vertebra cervix ni, yang vertebra cervix yang pertama sekali kita panggil atlas. Vertebra cervix yang kedua kita panggil axis. Atlas, axis, ketiga, keempat, kelima kita panggil vertebra cervix. Faham vertebra cervix ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, kedua ada nama khas dia. 3, 4, 5 tu nama biasa je lah, cervix nama dia. Lepas vertebra cervix kita ada vertebra thorax kan. Vertebra thorax yang inilah. Jadi kalau tengok thorax, dia dah mula nampak bentuk seakan-akan sebiji lah. Okay. So dia ada cuaran melintang macam tanduk dua. Lepas tu dia ada satu sumbu kat depan. Okay. Dan dia punya sentrum ni kalau kita tengok makin besar. Okay. Seterusnya kita ada vertebra lumbar. Ni lumbar, kalau kita tengok ini makin besar sentrum dia. Salur saraf dia pun agak kecil.
Cuaran spina, okey, semua adalah cuaran melintang pun lebih kurang, cuma muka sendiri akan menonjol sikit. Okay. Seterusnya kita ada vertebra lumbar, maaf, sacrum. Sacrum ni dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan bercantum dengan coccyx. So dia ada ini semualah. Dan ini sacrum. Okey, ini sacrum. Okey, kalau kita tengok dekat sini ni gambar aja apa? Ini adalah pelekatan bagi vertebra thorax. Kenapa nama dia thorax? Maksudnya abdomen. Maksudnya dia berada betul-betul dekat belakang kita punya sangkar rusuk, di mana daripada sangkar rusuk kita, tulang rusuk kita akan bercantum dengan semua vertebra ni. Satu bercantum dekat sini, dekat dengan sentrum, satu lagi bercantum dekat dengan apa tadi? Nama dia ni? Cuaran melintang. Okey. Seterusnya kita tengok rangka appendage. Rangka appendage adalah rangka yang berada di sisi. Di sisi termasuklah kita punya tangan dan juga kita punya kaki. Jadi kalau kita tengok tangan kaki ni, dia berada di bahagian sisi di luar. Okey. So kita tengok yang pertama untuk lengkungan pectoral. Pectoral ni adalah bahagian bahu kita. Bahu kita. Kalau dekat burung, lengkungan pectoral ni akan menjadi sayap dia. Sayap. Okay. So ini clavicle, tulang selangkah kita dekat bahu. Belakang kita ni ada dua tulang besar yang nama dia scapula. Belakang badan kalau kamu tekan, kamu boleh rasa dua tulang besar scapula. Okey. Lepas tu kita ada tulang yang satu tulang di atas. Okey. Dekat lengan atas ni, satu tulang di atas, dua tulang kecil di bawah. Nama dia radius ulna, yang atas nama dia humerus. Okey, dekat sini adalah sendi. Sendi ni akan membolehkan pergerakan otot kita, pergerakan lengan bawah sebanyak berapa? 180 darjah. Kalau dekat sini 360 darjah. So dia boleh rotate. Pusing 360 darjah. Kalau kat sini tak boleh pusing, dia hanya boleh mendatar. Terus mendatar, boleh bengkok. Okey, kalau nak senang ingat, kamu ingat HRU. How are you? Okey, how are you? So, dekat sini kita ada pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita ada tulang-tulang kecil, nama dia carpus. Lepas tu, tapak tangan metacarpus. Dan tulang-tulang jari kita ni dipanggil sebagai phalanx. Okey, tulang jari phalanx. So, yang dekat sini ini adalah kaki kita. Dekat kaki, lengkungan pelvic ni adalah tulang punggung kita. Okey, lengkungan pelvic pula ini dekat kita punya tulang punggung. Okey, tulang punggung kita panggil pelvic. Lengkungan pelvic ni dia akan bersambung dengan femur. Femur ni adalah tulang paling terpanjang lah dalam badan kita. Ini adalah tulang peha kita, tulang peha. Lepas tu kita ada ni patella. Patella ni adalah tempurung lutut. Lepas tu kita ada dua tulang di bawah. Kalau kita bandingkan radius ulna ni, dia lebih kurang je dia punya saiz. Tapi dekat sini, dekat yang betis ni, kita ada dua tulang, satu besar, satu kecil. Selalu budak confuse, yang mana tibia, yang mana fibula. Jadi nak menyenangkan, nak ingat, cikgu pun ingat cara ni lah. Kalau fibula, dia kurus, dalam English kita panggil fat. Okay, contohnya di gemuk, macam ni lah. Kalau F, fat, tapi di fibula, maksudnya dia akan jadi berlawanan. Kalau dalam bahasa Melayu, dia berlawanan. Fibula, nipis. Kalau T, thin, tapi dia sebenarnya gemuk. Faham tak? Fibula dan tibia. Nak ingat mana satu gemuk, mana satu kurus, korang ingat fat dengan thin, tapi korang kena terbalikkan dia lah. Kalau fat gemuk kan, kalau gemuk, pergi dekat tibia. Kalau thin, kuruskan, tapi untuk fibula. Okay? Lepas tu dekat kita punya kaki pun kita ada pergelangan kaki, iaitu ankle kita lah, siku kita ni. Nama dia tarsus. Tadi carpus. K untuk tangan. T untuk kaki. Boleh ingat? K, tangan. T,
kaki. Dia jadi terbalik. Sepatutnya K untuk kaki kan, T untuk tangan, tapi dia terbalik dekat sini. Faham So karpus untuk tangan, T untuk tarsus untuk kaki. Terbalikkan aja lah. Okey, kalau dekat metatarsus pula dia punya dekat tempat tapak kaki kita yang kita jalankan, tapak tu namanya metatarsus, dan setiap jari-jari kita ni dinamakan sebagai phalanx. Okey. Okey, pergerakan otot. Okey, selalunya otot kita ni dia mesti ada berpairing, berpasangan tau. Dan pergerakan otot kita yang pasangan ini akan berlaku secara antagonis. Antagonis bermaksud berlawanan. Di mana bila satu otot mengecut, satu lagi otot akan mengendum. Contohlah, korang ambil lengan korang, korang luruskan lengan tangan Lepas tu cuba bengkokkan 180 darjah. Bila kamu bengkokkan, korang pun akan dampaklah dekat daging dekat bahagian lengan atas tu jadi bengkak kan. Okey, iaitu adalah otot bicep. Otot bicep kita duduk kat atas, bawah dia, kalau kamu pegang bawah tu, kamu akan rasa macam lembik-lembik, itu adalah otot tricep. Okey, otot tricep duduk bawah, otot bicep duduk atas. Bila kita bengkokkan tangan, otot bicep yang duduk kat atas ni dia akan mengecut. Mengecut maksud memendek, menebal. Memendek, menebal. Sebab itu tempat itu akan jadi macam gemuk. Dekat bawah ni pula dia akan jadi mengendum. Mengendum maksudnya memanjang, melepeh. Sebab tu dia melepeh. Boleh ya? Ini berlaku apabila kamu membengkokkan tangan. Kalau luruskan tangan, bawah sebenarnya akan mengecut, atas mengendum. Dia jadi berlawanan. Okay? Dan kita juga ada ligamen. Ligamen tu apa? Ligamen tu adalah tempat pelekatan tulang dan tulang. Tempat pelekatan tulang dan tulang. Okey, contohnya lah. Daripada skapula, daripada tulang selangkah tadi yang kita belakang ada skapula kan. Mereka berdua ni akan melekat pada humerus. Okey, humerus kan. So ligamen ni dia akan menghubungkan tisu, menghubungkan tulang dan tulang tulang dengan tulang. Antara dua tulang dia ada kat tengah-tengah. Okey, tulang dan tulang. Kalau tendon pula, dia menghubungkan tulang dan otot. Contohnya otot bicep kita otot, lepas tu dia akan mengendum dan dia akan melekat pada tulang. Okey, itu adalah tendon. Tendon selalunya kalau orang ni dia main dia pergi main bola sepak ke apa ke, selalu macam tergelincir ke, tertendang ke, tersalah tepak ke, selalunya dia akan mengalami tendon dia akan cepat koyak. Tendon koyak. Bila tendon koyak, maknanya kamu tak boleh buat kerja berat, tapi benda tu akan elok balik lah, tapi ambil masa. Okay. So dekat sini, inilah tadi yang cikgu cakap tadi berkenaan dengan lengan dibengkokkan. Apabila lengan dibengkokkan, ulna akan ditarik. Ulna, so dekat sini kita ada dua ulnar radius. Tulang ulna ni akan bersambung dengan bicep. So bila bicep ni mengecut, memendek, menebal, dia akan tarik ulna, jadi berlakulah penarikan lengan. Okey, kalau kita nak luruskan lengan pula, apa yang berlaku? Ulna ditarik ke bawah. Okey, ulna ditarik ke bawah untuk meluruskan lengan. Okey, ulna ditarik bawah. Tadi ulna ditarik ke atas. Ulna ni yang duduk kat bawah. Okey. Jadi itu sahaja untuk 1.2 berkenaan dengan otot, pergerakan otot rangka. Jadi ingatlah, apa yang kamu kena ingat ialah apa dia nama otot rangka, apa dia antagonis, apa dia rangka appendage, rangka paksi, semua kena ingat. Jadi dalam bab ni kita akan buat dua eksperimen, sepatutnya eksperimen wajib, iaitu eksperimen yang pertama menguji kekuatan tulang, muka surat 19, dan eksperimen yang kedua adalah mengkaji berkaitan komposisi kalsium dan ketumpatan tulang.
Maksudnya, apabila kalsium makin banyak, bagaimana dengan tulang tu? Adakah tulang tu makin kuat, mempat? Dan apabila semakin berusia, contohnya berusia, komposisi kalsiumnya akan berkurang, maka tulang makin rompong, masa makin kosong. Sebab itulah orang itu mudah mengalami osteoporosis, tulang mudah patah, kan? Dan seangkatan dengannya lah. Okay. Jadi ini kita tak boleh buat sekarang secara teori, nanti kita akan buatlah secara praktikal bila sekolah dah buka. Dan